أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa suatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu dengan sombong takabur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu sedikit benar mereka yang beriman. Ayat-ayat ini menyatakan kekufuran, kejahatan dan keingkaran kaum Bani Israel. Mereka tidak bersyukur nikmat yang diberi oleh Allah menyelamatkan mereka secara mukjizat. Dikurniakan Rasul dan kitab, diikuti nabi-nabi yang ramai. Walaqad atayna Musa al-kitab, dan sesungguhnya kami kurniakan kepada Musa akan kitab, yakni kitab Taurat. Kitab yang diturunkan dengan sempurna sekaligus, tidak seperti Al-Quranul Karim diturunkan berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Allah menurunkan kepada mereka kitab yang sempurna dalam masa yang singkat, setelah mereka diselamatkan oleh Allah daripada kezaliman Fir'aun. Bila mereka diajak berjihad, berjuang membebaskan tanah suci Palestin yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapa nabi-nabi,
apabila bumi Palestin diduduki oleh kaum Jabbarin yang dianggap besar dan gagah. Mereka tidak kenal Allah macam tak kenal Allah yang menolong mereka. Mereka tidak mahu berjihad masuk ke Palestin. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada mereka kitab Allah, kitab yang menjadi petunjuk, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu alladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah turunkan akan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya, berhukum dengannya oleh nabi-nabi yang Islam. Islam adalah agama nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang diberi petunjuk dan Rabbaniyun, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, wal ahbar, dan para ulama, dengan apa yang mereka pelihara daripada kitab Allah, dan mereka menjadi saksi benarnya apa yang ada dalam kitab Allah. Itulah dia Nabi Musa alaihi salam dan kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami ikuti selepas Nabi Musa rasul-rasul yang ramai. Setelah diwafatkan Musa dan Harun alaihi wassalam, Allah melantik Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Palestin dibebaskan, dipimpin oleh Yusha' bin Nun alaihi salam. Kemudian diutuskan rasul-rasul yang silih berganti. Wa atayna Isa bin Maryam, dan kami kurniakan Isa bin Maryam, yaitulah Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam, Nabi yang akhir di kalangan Bani Israel, diutus oleh Allah dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Isa dilahirkan daripada ibu yang salihah, yang taat kepada Allah, dilahirkan dengan tidak ada bapa, untuk menguji Bani Israel. Dilahirkan Isa bin Maryam, dan kami kurnia kepada Isa bin Maryam itu al-bayyinat, keterangan, mukjizat yang banyak, sehingga bercakap ketika masih bayi, dihibur oleh ibunya. Nabi Isa bercakap dengan lidah yang fasih untuk menyatakan ia adalah Nabi, Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dikurniakan mukjizat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuh penyakit yang tak boleh diobat oleh ilmu perubatan, memicit tanah liat jadi burung ditiup terbang burung, memberitahu makanan yang disimpan di rumah, perkara yang gaib, menjadi bukti kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan, kami bersokongkan Isa bin Maryam dengan ar-ruhul qudus. Ar-ruhul qudus, ruhul qudus, pendapat yang
paling ramai kalangan ulama, Ruhul Qudus ialah malaikat Jibril alaihi salam. Disokong oleh malaikat Jibril alaihi salam yang mendampingi Nabi Isa alaihi salam. Setengah ulama mengatakan Ruhul Qudus ia al-ismul a'zam, nama Allah yang teragung. Bila Nabi Musa menyebut nama itu, berdoa, dihidupkan yang mati, dimakbulkan doanya. Satu ulama mengatakan Ar-Ruhul Qudus ialah malaikat-malaikat yang mendampingi Nabi Isa alaihi salam, yang hampir dengan Tuhan. Al-Qudus, setengah ulama mengatakan iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Al-Barakah itu khilaf para ulama, iaitu tak penting. Yang pentingnya Allah menyokong Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Adakah setiap kali datang pada kamu wahai Bani Israel rasul yang diutuskan oleh Allah yang tidak secocok dengan hawa nafsu kamu, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, kamu berlaku sombong, tidak beriman kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah. Padahal Rasul ini yang benar, amanah, yang berani menyatakan yang benar, yang sangat bijak, yang disaksi dan dilihat oleh mereka di hadapan mata mereka. Walaupun demikian, fa fariqan kadzabtun, sebagian rasul itu kamu bohonginya. Kamu kata rasul itu bohong, padahal rasul itu orang yang benar, yang baik, yang mulia akhlaknya. Kamu sombong wahai Bani Israel. Sebahagian rasul itu kamu bohongi, kamu dustakan, kamu tuduh dia sebagai ahli sihir dan sebagainya. Wa fariqan taqtulun, dan sebahagian lagi kamu bunuh rasul itu. Ada rasul yang dibunuh oleh Bani Israel. Bukan saja mereka membunuh para ulama yang saleh, yang baik, mereka membunuh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun oleh Yahudi. Disebut di dalam riwayat yang sahih, Nabi sakit membawa wafat kesan daripada racun itu melalui perempuan Yahudi yang menghadiahkan daging kibas, bir-biri yang dipanggang, kerana Allah menghalalkan orang Islam memakan sembelihan orang Yahudi. Ini dengan nak Quran. Mazhab mana? Semua mazhab kan disebut dalam Quran. Kita dah ngaji, tak kerti bahasa pelik. Ini dia. Ada orang yang bila saya sebut tu tengah dia macam mana boleh sembelih, boleh makan sembelih Yahudi. Quran menyebut boleh makan sembelih orang Yahudi untuk menyatakan mereka adalah ahli kitab. Walaupun begitu mereka tak masuk Islam. Mereka tak masuk Islam. Mereka sanggup meracun Nabi SAW. Ketika pergi Khaybar, seorang perempuan Yahudi menghidang daging yang dipanggang, seolah-olah meraihkan Nabi, pada meracunkan Nabi. Lalu Nabi gigit, kemudian Nabi lepas balik. Lalu Nabi berkata, racun dalam daging ini. Dipanggil perempuan Yahudi itu. Mengapa mau buat racun? Dia kata, kalau kamu bukan seorang rasul, seorang raja, kami bebas. Kalau kamu seorang nabi, diberitahu oleh Allah, dan Allah memberitahu ada racun. Tetapi racun itu termasuk juga dalam jasad Nabi SAW, menyebabkan wafat. Sakit membawa wafat. Ini mereka sanggup membunuh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Ulama kecil pada Nabi,
Nabi-nabi dibunuhnya. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji. Nabi Yahya disembelih. Disembelihnya Nabi, dipancung kepala. Ada lagi nabi-nabi yang lain yang dibunuh oleh Bani Israel. Ini kejahatan mereka. Wa qalu qulubuna ghulfun bal anallahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami dibalut, ditutup dengan makna mereka tak faham, bahkan mereka buat tak faham. Semua ulama mengatakan mereka menunjukkan kesombongan mereka kerana hati mereka penuh dengan ilmu-ilmu yang banyak, tak perlu lagi pada Quran, tak mustahak lagi pada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi. Kami dah cerdik, kami dah bijak. Ini anggapan mereka. Oleh kerana itulah mereka dianggap al-maghdubi alaihim, yang diberkahi oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim, iaitulah orang-orang Yahudi. Mereka yang ada ilmu, yang ada kitab, yang ada pengetahuan, tetapi tidak menerima hidayah, tak layak mendapat hidayah. Bahkan dikatakan bahawa orang-orang musyrikin yang menyembah berhala yang tidak ada kitab lebih ramai masuk Islam daripada golongan ahli kitab. Bahkan dalam kerja dakwah Nabi SAW dan dakwah orang Islam yang kemudian daripadanya, di mana penyembah-penyembah berhala lebih banyak masuk Islam daripada puak-puak ahli kitab. Kerana puak-puak ahli kitab ni menganggap mereka cerdik sangat, mereka bijak sangat. Walaupun ayat ini berkait dengan orang Yahudi, ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Iktibarnya ialah mereka yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, yang alim, yang tahu kitab, tak dapat hidayah. Sebabnya kerana sombong, kerana takabur, kerana berasa cerdik sangat, bijak sangat, cerdik pada orang lain. Jaga-jaga bila sombong, rasa cerdik pada orang lain, tak dapat hidayah. Macam iblis. Iblis tengok syurga, tengok neraka, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala di alam langit, duduk di alam langit, melihat rahsia langit, tetapi aba wastakbara, enggan dan sombong. Allah Ta'ala suruh sujud pada Adam, tak sujud kerana sombong. Maka iblis tak dapat hidayah. Begitulah golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian, yang rasa cerdik, rasa bijak, sombong. Begitulah juga orang alim Islam, begitu juga orang pandai kalangan orang Islam, begitu juga. Kalau sombong, tak dapat hidayah daripada Allah. Di sini kita melihat bagaimana orang yang bersungguh mencari kebenaran, walaupun dia jahil, walaupun dia buta huruf, dia dapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan-jalan kami nak cari kebenaran, kami tunjukkan kepadanya jalan kami yang betul, yang benar. Allah bersama dengan orang yang baik. Di sini kita melihat mereka yang mengkaji dan mengaji dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, diberi hidayah. Mereka yang mengaji dengan sombong dan takabur, berasa cerdik, berasa bijak, walaupun ihdinas siratal mustaqim juga, tak dapat hidayah. Inilah bahayanya bila seorang tu sombong, macam golongan ahli kitab. Bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan laknat Allah dengan sebab kufur mereka, maka sedikit sahaja kalangan mereka yang beriman. Tak ramai kalangan mereka beriman. Di zaman Nabi SAW hanya Abdullah bin Salam, Mukhairid, Ka'ab bin Ahbar di zaman para sahabat, dan lain-lain, Ka'bul Ahbar dan lain-lain lagi, Wahab bin Munabbih. Ini adalah golongan ahli kitab yang beriman, yang menjadi ulama,
kalangan sahabat dan tabi'in. Tidak ramai. Yang ramainya bukan ahli kitab, kerana kebanyakan mereka sombong dan takabur. Itulah golongan ahli kitab. Tetapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala peliharakan Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala peliharakan Islam ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, peringatan, dan kamilah yang memeliharanya, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam. Ilmu Islam, walaupun tidak ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal ulama'u warasatul anbiya ma warasu dinaran wala dirhaman wa innama warasu ilman. Sesungguhnya para ulama adalah waris yang menerima pesaka nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan duit emas dan perak. Nabi-nabi meninggalkan harta. Nabi-nabi meninggalkan harta. Barang siapa yang dapat menerima pesaka Nabi dan menyambung perjuangan Nabi, maka dia mendapat bahagian yang sangat besar fadilat dan kelebihannya. Di sinilah hikmat mengapa Allah Ta'ala tidak meninggalkan kesan-kesan Nabi Daud dan Sulaiman, Zulkarnain, nabi-nabi dan raja-raja yang adil yang memerintah dunia, yang hebat yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak bertemu kesan sejarah istana Nabi Sulaiman, istana Nabi Daud dan istana Zulkarnain. Bukan tidak ada istana, ada istana, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kota, ada macam-macam, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala meninggalkan kesan-kesan Fir'aun yang dapat dilihat di Mesir, kesan-kesan Namrud yang dilihat di Iraq, Iran dan Turki, kesan-kesan Sabah dilihat di Yaman, kesan-kesan Hindu, Buddha dan lain-lain dilihat negeri-negeri yang bertamadun jahiliah. Rom ada kesan-kesan dia sehingga hari ini walaupun ribu-ribu tahun, ada pun nabi-nabi yang adil yang termasuk yang memerintah, dihapuskan oleh Allah kesan-kesannya. Kerana yang penting ialah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Allah Ta'ala menjanjikan bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dihapuskan sehingga hari kiamat. Disebut dalam satu hadis bahawa Nabi SAW pernah berkhutbah. Nabi sebut dalam khutbahnya, takun nubuwatu fikum ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'ha, ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Yang bermaksud berlakunya kenabian. Nabi masih hidup, Nabi masih ada. Allah Ta'ala lakukan mengikut kehendaknya masa yang dikehendak. Kemudian Allah Ta'ala hilangkan masa kenabian, diangkat dengan kehendak Allah, Nabi diwafatkan. Kemudian berlakunya khilafah mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, iaitulah khulafa Rashidin yang memerintah dengan adil mengikut ajaran Nabi-Nabi para sahabat yang masih ada. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali memerintah khilafah mengikut dasar dan ajaran yang diajar oleh Nabi. Kemudian diangkat oleh Allah. Kemudian berlakunya pemerintahan yang menggigit
dia perintah secara menggigit, iaitulah khilafah Amawiyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Khilafah Amawiyah memerintah dengan menggigit berlakunya beberapa kezaliman. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat mengikut kehendaknya. Kemudian berlakunya pemerintahan Jabariyah yang memaksa supaya orang jadi sesat, jadi menyeleweng, berlaku mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, dan diangkat pemerintahan itu. Kemudian berlakunya khilafah mengikut ajaran Nabi di akhir zaman. Nabi menjanjikan akan berlaku pemerintahan khilafah di akhir zaman. Disebut di dalam hadis-hadis yang mutawatir tentang munculnya Imam Mahdi, iaitulah pemimpin kalangan zuriat Nabi yang memerintah dengan adil, disertai oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun di akhir zaman. Nabi Isa yang hendak dibunuh oleh orang Yahudi diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Akan berlaku di akhir zaman. Nabi sebut, kaifa antum idza nazala fiikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagaimana keadaan kami di masa Allah menurunkan Isa bin Maryam? Nabi Isa ada bersama dengan kamu, dan pemimpin kamu di kalangan kamu. Pemimpin kamu ialah pemimpin umat Muhammad di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis-hadis yang lain, dalam Sunan Arba'ah, diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat Nabi, hadis yang mutawatir, akan muncul pemimpin di akhir zaman yang memimpin diikuti oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan dihuraikan oleh hadis-hadis yang lain, di mana kemunculan ini berlaku setelah bumi penuh dengan kezaliman. Bumi penuh dengan kezaliman, dan berlakunya al-malhamah kubra, peperangan dunia yang besar. Berlaku perang dunia yang besar, kezaliman memecah bumi, maka orang Yahudi percaya akan datang Al-Masih. Kepercayaan orang Yahudi akan datang Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Muncul pemimpin Yahudi yang menakluk dunia, dan muncul Imam Mahdi, dan turun Nabi Isa alaihi salam. Ini akan berlaku di akhir zaman. Perkara ini Nabi sebut tak berlaku lagi. Bila berlaku tahun berapa dalam ilmu Allah. Itu dalam ilmu Allah. Akan berlaku. Dalam ilmu Allah Ta'ala akan berlaku satu perubahan yang sangat besar. Berlaku perang dunia, Yahudi menakluk dunia dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Allah Ta'ala selamatkan manusia dengan Imam Mahdi, dan selamat dengan turun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi akan turun di akhir zaman bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi memerintah dalam masa beberapa tahun sahaja, disambung oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun dalam usia 30-an, sebagaimana diangkat pada masa umur 30-an. Dia turun umur dia 30-an juga. Imam Mahdi dimatikan oleh Allah. Dan Imam Mahdi terdapat khilaf di kalangan Syiah dan Sunni. Orang Syiah mengatakan Imam Mahdi sudah ada bersembunyi dalam tanah, akan muncul di akhir zaman. Ada kalangan Syiah Nakhawilah mengatakan Muhammad bin Hanafiyah bersembunyi di Gunung Radwa, di antara Mekah dan Madinah. Ada pula buat Sufi dia ada gunung di Himalaya. Ada pula tempat kita ni gunung Jawa kat mana pula dah. Macam-macam tempat kita ni. Itu orang Syiah mengatakan ada di Iraq. Ulama ahli sunnah mengatakan dia zahir, macam manusia lahir zahir ke dunia, dan dia akan muncul memimpin zahir di Mekah setelah berlakunya huru-hara, dan dia didukung oleh Nabi Isa membunuh Dajjal, dan berlaku pemerintahan yang adil yang kami sebut khilafah ala minhaj nubuwah di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman. Bila berlaku itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita beramal, bekerja mengikut masa kita. Ada orang tu duduk cong rumah nanti Imam Mahdi mari, itu tak betul. Itu tak betul. Kita kena bekerja, beramal mengikut
perjuangan yang Allah Ta'ala amanahkan pada kita. Adapun kemenangan itu adalah kurnia Allah. Wallahu a'lam.